Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali bersiaran bersama dengan kami berdua di Malaysia hari ini 9 Ramadan 1440 Hijrah. Berapa Mac ni? 20 Mac 2024. Ya, pejam celik dah lebih seminggu kita berpuasa. Semoga masih kental, bersemangat semua. Dan terima kasih menonton Malaysia hari ini bersama kami berdua. Saya Sofia dan juga bersama Hanif. Lama kita tak bersama ya Hanif. Saya rasa bulan lepas lah kot. Bukan tahun lepas. Tahun lepas lah. Kalau tahun lepas macam dramatik sangat. Tapi kami kembali berdua lah untuk bersama dengan anda dengan pelbagai perkongsian. Sofia, semangat tak ni nak berpuasa lagi ni? Semangat. Semangat. Mesti semangat sebab kita dah anak kecil. Mak ayahnya kena tunjuk kita semangat juga. Tak boleh tunjuk kat rumah kita macam dah terlentuk sini, sana tak boleh. Lesu je tak boleh. Kita tunjuk, orang kata masih ada tenaga. Dan cabarannya dengan anak yang berpuasa baru nak belajar ni, macam kita beza setahun je kan anak kan. Yang mungkin boleh kita kongsikan juga yang anda boleh relate adalah apabila mereka ini berpuasa yang yok tu kan, setengah hari je. Setengah hari. Okeylah tu. Okey, cuma cabarannya kat kita lah menyediakan makanan. Kita nak bagi tahu macam kita tak boleh buka lagi. Kau masakkan makanan untuk anak tu, awak pun sebab soalan yang bestnya adalah Daddy kan dah azan. Azan kan sama je, kenapa dia itu antara macam-macam ragaman anak kita. Coret-coretnya kan. Tapi ramai ibu-ibu mak ayah ni dia macam bagi contohnya setengah hari berpuasa dia bagi RM5. Ganjaran. Kalau penuh puasa RM10 lain kan daripada zaman kita. Tak adanya. RM10. Kita tak ada, tak puasa dapat hukuman. Kalau puasa normal saja. Kalau tak puasa tu dapat hukuman. Berbezalah sikit, tapi apa pun caranya yang penting kita sama-sama lah untuk mendidik. Dan juga memanfaatkan bulan yang penuh keberkatan ini. Ada beberapa hari lagi untuk kita sama-sama. Okey Sofia, macam-macam yang kita nak kongsikan pada hari ini dan termasuklah dengan isu yang sedang dibangkitkan sekali lagi dengan kekhilafan yang berlaku ini. Saya percaya adalah satu perkara yang tidak sewajarnya berlaku dan turut mendapat perhatian daripada Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong Sultan Ibrahim yang murka serta menzahirkan perasaan duka cita berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah di sebuah rangkaian kedai serberneka dan baginda bertitah sewaktu berangkat ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen. Baginda mengingatkan semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif ini yang melibatkan agama, kaum dan juga raja-raja. 3R itulah ya. Dan bertitah mahu tindakan sekeras-kerasnya terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah dalam isu ini dan ini masih dalam siasatan pihak berkuasa dan banyak sebenarnya rentetan selepas itu dikatakan kilang terbabit juga menerima ugutan dan sebagainya. Tapi semua ini masih dalam siasatan. Jadi kita sebagai orang kata rakyat Malaysia, sebagai netizen dan sebagainya, kita jangan mengeruhkan dan kita lihat apakah langkah seterusnya daripada pihak polis. Tak perlulah kita semarakkan lagi api perkauman dan sebagainya lah ya. Biarlah mereka yang melaksanakan tanggungjawabnya. Okey, seterusnya untuk padu ni. Padu antara yang hebat disebutkan sejak awal tahun, hampir 5.7 juta telah pun daftar ke Maskini Maklumat Padu dan ini merupakan 25.9% populasi Malaysia yang telah pun mengemas kini maklumat dalam sistem pangkalan data utama Padu sejak dilancarkan semalam. Ini disebut oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, berkata berbaki 2 minggu lagi kerajaan masih bertungkus lumus melakukan pelbagai program promosi untuk meningkatkan jumlah tersebut sebelum ia tamat pada 31 Mac ini. Apa yang difahamkan ini untuk memudahkan lebih ramai lagi untuk mendapatkan akses bantuan kerajaan dan sebagainya. Setuju. Dan juga kalau pergi ke organisasi kerajaan, mudahlah untuk kita akses maklumat di semua cawangan dan kawasan tersebut kan. Tak perlulah kat sana daftar, sini daftar dan sebagainya. Okey, takut tak kepada badut? Saya kecil-kecil dulu takut. Kenapa? Tak tahu, mungkin trauma lah, ada benda lah. Adalah, dia terkejut. Soalan saya tu sebab kalau kita takut? Saya tidak, saya mesra dengan mereka. Saya badut. pun kadang-kadang boleh kerja badut juga. Okey. Okey, sebab kalau kita tengok kepada tetamu kita kejap lagi ni, yang kita nak perkenalan ni, ini tak edit takut ni. Comel. Kalau macam ni tak takut. Hello je sebenarnya. Kan. Muda-muda lagi dan kita nak perkenalan dengan mereka dan kejaya mereka. Jadi kita saksikan terlebih dahulu aksi-aksi badut ni. Jom.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang suara macam tu ke? Itu suara betul ke tu? Suara betul. Ni suara betul. Okey. Tadi yang ada eja-eja sikit lah. Okey. Ni Muhammad Al-Hazim Ahmad, lebih dikenali sebagai Bro Gigi. Right. Di sebelahnya Nur Farah Hanim Samsul Bahrain, Sis Rara. Dan juga di hujung sana Nur Aina Natasha Sambul Bahrain, Caca. Comel nama semua. Dan difahamkan ini adalah pasangan suami isteri. Dan Sis Rara dengan Sis Caca ni adalah adik-beradik. Oh, bukan Sis Caca saja. Okey. Kita cakap berkenaan Kerjaya Badut ni. Usianya berapa ni ketiga-tiga ni? Saya tahun 30. Okey. Tua dah. 32. Caca 27. 27. Okay, muda-muda lagi sebenarnya. Bukan ramai yang... Tak banding dengan Sofia kan, muda-muda lagi lah. Awak jangan macam tu. Jangan saya mulakan dengan usia awak. Okey. Berbalik kepada Kerjaya Badut ni. Bukan satu kerjaya yang mungkin ramai ada satu target ataupun berani melakukan, sebab ialah kena bercampur dengan orang, kena melakukan pelbagai aksi. Jadi bagaimana kisah anda bertiga ni memulakan kerjaya sebagai badut? So far kami first kali 9 tahun lepas kami kerja ikut program education English. Lepas tu kita nak attract parents, kita susah nak attract. So kita attract balon tu bagi dekat budak. So automatic parent pun akan ikut sekali. So kita akan consult diorang tentang education lah. Okey. Dari situ. Lepas tu itu belum jadi badut lagi tu. Itu belum lagi. Untuk education punya benda tu lah. Tahu pasal basic balon je. Okay. Lepas tu kita dah macam cuti time, kita dapat satu belon ni. First kami pernah buat dekat depan Dataran Sentral, depan Maidin Serban 2 tu. Okay. Kami first kali kami jual belon dulu. Jual belon pedang, kami tahu buat pedang dengan bunga je. RM1, RM2. Macam tu. Okay. Then kami tengok, boleh buat duit ni. So kami decide nak kahwin. Putus tu bujang. Jadi sebelum kahwin dah bersama-sama buat Kerjaya Badut sebelum tu. Sweetnya. Aduh. Jadi orang kata dana yang dapat dikumpul tu membantu untuk melancarkan perkahwinan dan sebagainya. Okay. Macam mana perjalanan sebagai seorang isteri? Kan kita bersama berjuang bersama-sama melakukan kerjaya yang sama dengan suami kita. Macam mana lagi mudah ke ataupun kan ada cabaran dia? Cabaran ada. Belon tak jadi ke kan? Itu mesti. Gaduh tak adalah. Okay. Tapi seronok sebab kita mana-mana bersama. So pergi event mana-mana bersama. So memang seronok lah. Tak ada rasa macam tak seronok ke apa. Semuanya okey. Negari tu. Cantik. Gigi, Sis Rara. Kita faham lah sebab pasangan. Mana datangnya Caca pula? Macam mana boleh jadi kakak ni? Caca start 7 tahun lepas. 7 tahun lepas? Masa tu kakak mengandung. So Caca just backup dia masa tu. Okey. Sampai sekarang Caca dengan diorang. Sis Rara seorang ibu ke? Ada seorang anak. Oh wow. Okey. Dah 7 tahun dah. Baik. Jadi orang kata dah lama jugalah berkecimpung dalam bidang ini kan. Apa antara cabarannya? Sebab anda melakukan ini untuk menyara keluarga sebagai satu kerjaya, bukan suka-suka sahaja kan. Ada tempat cabaran tertentu yang kita tak nampak? Cabaran tu biasalah. Netizen ni lepas tu orang datang pandang kita hina ke apa tu, itu standard. Itu memang kita dah hina kita dah set dah, kita dah mental kita dah memang dah steady dah. Kita dah okey dah. Hina ke kutuk ke itu dah normal. Cuma kita nak educate netizen tu untuk bagi tahu kat kita yang kita ni sebenarnya orang ada setengah macam tu, kita pergi tandas, badut ni boleh kencing lah, badut ni boleh makan. Kadang-kadang bertanggapan kami ni macam bukan manusia. Bukan manusia. Orang pelik. Badut sepenuhnya lah ya. Okay. Dan bila kita cakap tentang stigma tadi tu, saya nak panjangkan sebab bagi Sis Rara lah bersama Caca mungkin perempuan ini yang masuk ke dalam kerjaya ini mungkin bukan barulah, ramai lagi sebenarnya ada juga badut perempuan kan. Tapi bila masuk ini mungkin stigma masyarakat sekarang ni dah semakin menerima sekarang? Menerima tapi macam orang tak banyak nampak perempuan. Okey. Dan ada juga cakap kerja tak sesuai dengan kami macam itulah. Tapi kami okey je. Okey, dari sudut kostum ni lain sebab Gigi ada hidung tu. Kalian hanya coet kan tu je. Dia master. Toke. Memandangkan toke, master, kita nak tengoklah antara skill untuk buat belon paling laju. Boleh? Paling laju. Boleh. Siapa yang nak belanja skill ni? Gigi dengan Rara ke? Gigi dengan Rara ke? Caca tak ada? Okey. Caca pun boleh buat juga. Wow. Kadang-kadang dia laju terus masuk tu. Melasah. Ni kami buat bentuk binatang. Okey.
Sini je. Okey. Sama-sama itu bolehlah terangkan apa yang tengah buat tu, Gigi. Saya tengah buat bentuk puppy. Teddy bear. Teddy bear. Okey. Dog. Okey, kejap lagi. Hanif nak buat kan? Kejap lagi. Cuba biar dia. Nak cuba ke? Kejap lagi Macam susah. Jangan awal sangat dia bagi-bagi. Okey, ini belajar kat mana ni? Daripada education center tu lah. Sebab difahamkan nak menjadi badut yang profesional macam kalian ni perlu masuk kelas, ada latihan-latihan ni kan? Kami tak berguru, kami belajar sendiri. Belajar sendiri. Daripada social media. Okey. Dah siap dah, Gigi? Dah siap dah? Ya, betul. Laju. Cantik. Okay, ni puppy, teddy bear. Thank you. Teddy bear nampak comel. Lepas tu kita dah, bila kita dah lama menjadi badut ni, kita dah ikut persatuan lah. Senang. Macam saya, daripada Seniman Badut Malaysia. Betul. Daripada dulu ni pernah, saya punya pengurusi pernah datang sini. Kak Wat. Lepas tu sekarang 2024. Wat the Clown kan? Lepas tu 2024, Mr. Popo pula. Dia betul. Mus Gegar Raja Lawak. Dia duduk kat Kuantan. Okey. Mantap. Jadi berapa jam sehari contohnya ataupun berapa acara event yang kalian dapat buat dalam seminggu, sebab memandangkan ini sebagai satu kerjaya kan, sentiasa mendapat tempahan ke ataupun anda sendiri macam bila contohnya ada masa sikit kena keluar untuk ialah mencari kanak-kanak dan sebagainya untuk melakukan gig seperti ini? Biasa kalau contoh Sabtu Ahad kami more kepada basking. Sabtu Ahad ni macam contoh saya bergerak solo, diorang akan pergi ke dalam mall, saya pula akan pergi ke birthday. Dalam mall ni kiranya diorang letak satu advertise macam contoh nombor telefon, saya akan pergi. Saya akan bergerak. Di sini sampai Jumaat saya akan pergi tadikan dengan sekolah. Macam opening sekolah, hari kanak-kanak saya akan pergi. Kalian bergerak secara berkumpulan lah. Tapi tugas saya dengan Caca memang basking balloon saja. Untuk pergi event memang pro Gigi. Okey. Sebab karakter tu kan. Okey. Macam mana boleh discover yang awak boleh buat suara macam tu? Ini kena belajar dengan orang. Lama kena belajar. Cuba menjawab soalan saya tu dengan suara yang macam tu. Jawab macam mana? Okey. Macam mana, berapa lama belajar tu? Betul. Tak tipu. Betul janji. Okey. Caca tak boleh buat macam tu, Caca? Tak boleh. Okey. Kita dah train, dia orang tak jadi. Tak boleh. Semua orang boleh buat. Alright. Adakah kerjaya sebagai seorang badut ni susah atau sebenarnya mudah? Sebab mungkin ramai yang tengok dia balon je, mungkin ada yang stigma, tapi sebenarnya cabaran anda orang tak tahu. Jadi apakah antara yang persiapan yang anda perlu lakukan setiap hari untuk menjadi badut yang terbaik? Persiapan dia first, buang rasa malu tu dulu. Buang rasa malu. Confident kena ada. Confident kena ada. Bila kita dah berpakaian macam ni, rasa sedih ke marah ke orang lain sebelah belakang tu, kita kena buang dulu. Kita kena jadi diri sendiri lah. Kena lupakan benda-benda yang berlaku belakang tu lah ya. Masuk kostum ni karakter terus. Karakter terus. Walaupun tadi mungkin ada gaduh siapa tak buang sampah tadi kat rumah. Ada. Pakai je kostum ni. Minta maaf dah. Minta maaf dah. Nanti buka kostum, sambung balik pasal sampah. Faham? Okey, Rara anak dah 7 tahun. Mungkin dah faham lah dengan kerjaya ini. Penerimaan tu macam mana? Atau dia sendiri pun terhibur dengan karakter mak bapak ni? Dia seronok. Dia support. Macam hari ni kita datang sini pun dia macam tak sabar. Nanti nak tengok ulang tayang. Macam tu lah, dia memang seronok. Dia beritahu kat ustazah macam kawan-kawan. Anak kami sekolah agama. Dia akan beritahu ustazah, budak-budak kelas dia cakap, esok jangan lupa tengok baba dengan mami kita tahu masuk TV. Wah, dia belagak tu. Okey. Caca adik-beradiknya berapa orang? 6 orang. 6 orang dan kalian yang nombor berapa? Caca nombor 3. Nombor 3, kakak ni yang nombor 2 ada lagi lah. Adik-beradik yang lain macam mana Caca? Menerima kerjaya ini ataupun sama-sama belajar juga ke macam mana? Diorang semua support lah, family support lah benda ni. Anak macam mana? Dia macam cenderung macam nak belajar juga ke, nak bawa belon? Setakat ni belum. Adakah akan mendedahkan juga? InsyaAllah kalau dia minat, kami tak halang lah. Macam ni, alang-alang dah cakap pasal anak nak belajar ni. Inilah anaknya yang nak belajar. Mungkin boleh ajar cara buat belon yang mudah sikit. Untuk tips awak buat kelas satu. Kita belajar bersama tu perempuan kat rumah. Mana tahu kan, boleh jadi badut lepas ni, Hanif. Simple dia sebenarnya. Boleh. Starting dia gini, tapi kena nak try. Bagi kat dia. Nak try Saya ikat dulu. Tak ini. Saya ikat kebanyakannya bagi masa lama. Cantik Rara, cantik. Okey.
Okey. Okey, jadi sepanjang ini. Yang paling mudah lah, yang paling mudah. Ini paling mudah. Pejam Buat mata bentuk pun boleh. pedang. Serius lah? Pedang, okey. Okey, pedang. Jangan. Dia baru ikat lah. Slow sikit. Takut. Nervous. Okey, sini. Ambil dia punya first kali. Ikat tu. Okey, pusing macam ni. Pusing macam ni. Okey. Tugas tangan kiri ni macam saya kidal. Tugas tangan kiri ni picit. Picit. Tangan kanan ni just pusing je. Pusing. Okey, sini pusing. Sini. Pusing. Pusing dua-dua tu. Cantum kat Macam yang tu. bulat. Macam ni. Macam ni, ambil dari tengah ni. Okey. Macam ni. Pusing. Oh, Okey. faham? Okey tu. Sorry. Yang ni, Tak kena pun. yang ni bawa masuk dalam. Lepas tu? Masuk Yang dalam. first ni, yang bulat. kecil ni, bawa masuk dalam. Macam rosak je. Masuk dalam. Boleh juga. Tak apa. Masuk ke dalam. Lepas tu, tangan kiri ni, macam saya kidal, tangan kiri ni picit. Picit lagi. Picit. Yang ni tugas dia pusing je. Pusing Ini lagi. Picit, pusing. Satu. Jangan lepas. Jangan lepas. Picit, Kecil je. pusing. Oh. Picit, pusing. Berapa banyak pusing? Tiga. Tiga. Cukup tiga, cukup. Bab. Masa baik tak meletup. Oh, okey. Oi, faham? Oi. Tugas tangan kiri ni pegang, tangan kanan Saya ni takut pusing. meletup ni. Jangan terkejut ya. Dia tak meletup. Tak boleh lah. Tangan kiri tu, Pegang, tangan kanan tu pusing. kena pegang. Jangan bagi lepas. Okey, lepas tu, jadi buat masuk dalam. Apa ni tuan-tuan? Macam mana keadaannya ni? Awak lock. Macam mana lock? Ada tak? Dia pegang je. Saya pun tak lock. Dia pegang starting ni je. Betul dah pegang macam tu, cepat-cepat masuk dalam. Ni pegang ni. Cepat-cepat masuk dalam. Okey. Maksud? Semua betul kan? Dah. Jadi gini lah. Oh, tu dia jadi pedang. Nampaknya jadi tidak dah. menjadi. Bagaimana ni? Macam masukkan dalam. Bawa masuk dalam je. Hanif. Tak ada ni. Awak tak dah pusing. balik. Kita buka. Bawa masuk dalam. Tapi Bukan kita mudah ya. acah-acah lah. Kita ingat buat bela ni senang. gitu. Ya, baru kita tahu sebenarnya ni. Hai! Oi. Kenapa kau datang je, Bat? Okey, baik. Mantap. Kita doakan Mantap. agar Terima kasih. karier kalian semua ni untuk terus maju, berjaya dan dapat dikembangkan lagi ya. Kita doakan. Sebab kalian menghiburkan orang ni. Kalian pun terhiburkan. Betul Okey. Janji. Janji. Okey, kalau Subu nak cari anda bertiga, kat mana, di mana? Apa media sosialnya? Jam berapa? Kalau dekat saya, TikTok, Facebook, IG, namanya sama. Ajim saja. Ajim saja. Rara? Boleh cari kat TikTok, Farah Rosham. Farah Rosham. Natasha Rosham. Natasha Rosham. Natasha Kalau nak Rosham. berjumpa berdepan-depan, ada buat show kat Mana mana? kalian akan Kalau pergi kami ni? basking, biasa boleh datang dekat Aeon Mall Seri Manjung Perak. Baik. Sekitar Sabtu, Ion Ahad. Perak. Sabtu Ahad lah dia punya orang Manjung koma jadi support lah. Mari koma. Bersedialah. Lepas ni nak balik Banjong pun akan menggunakan jalan raya kan. Jadi jalan raya sesak ke tidak ni koma? Sekarang ni highway WC dah siap. Cepat sampai. Amboi. Betul. Bersedia lepas masuk MHI ni, ramailah yang datang mengunjung nanti. InsyaAllah. Okey. Amin. Sebab tujuan kami bertanya tentang jalan raya tu, kejap lagi kita nak berbicara dan juga berbincang tentang isu berkaitan dengan tak habis-habis dengan pedang yang lagi tu. Kesesakan lalu lintas ketika Ramadan ini yang kabarnya semakin meningkatnya. Ya, sejak awal Ramadan sehingga ke sekarang ni tiap-tiap pagi memang trafik yang sesak sampai ke petang. Apa puncanya? Luar biasalah tu. Mungkin kerana peningkatan ke apakah, kita akan dapatkan pandangan daripada yang menjalankan tugasnya berkaitan dengan perkara ini. Jadi kena terus bersama kami di Malaysia hari ini, okey? Bersama anda di Malaysia hari ini, kita bincangkan tentang kesesakan lalu lintas. Saya pasti setiap orang yang kena menghala ke ofis dan sebagainya pagi ini juga merasai perkara yang sama, termasuk awak. Luar biasa. Luar biasa. Dia menjadi semakin bertambahlah mungkin kerana pertukaran waktu bekerja masing-masing dalam memastikan bahawa petang dapat pulang ke rumah. Betul. Kan. Dan mungkin ada juga yang nak balik awal, tapi kalau kita berfikiran pulang ke awal, contoh dibenarkan pukul 4 petang. 1,000-2,000 pengguna jalan raya yang lain pun berfikiran macam tu juga. Betul. Semua keluar pukul 4 petang, jadi berlaku kesesakan seawal jam 4 petang, meleritlah sampai ke jam 6 petang tu kan. Betul. Jadi bagaimana kita nak memahami situasi ini? Kita terus saksikan terlebih dahulu. Kita saksikan dahulu berkenaan dengan tinjauan kesesakan lalu lintas. Teruk ke tak teruk? Adakah anda juga terasa kesesakannya? Kita saksikan.
Senario kesesakan lalu lintas sudah sinonim dengan situasi kesibukan di ibu kota, apatah lagi ketika bulan Ramadan. Tinjauan kru Malaysia hari ini di sekitar Bazar Ramadan Kampung Baru mendapati jalan-jalan utama mengalami kesesakan yang teruk. Rata-rata kenderaan hanya memiliki satu laluan untuk bergerak kerana kenderaan diparkir di bahu jalan. Aliran trafik juga menjadi sesak apabila deretan kenderaan pulang secara serentak pada waktu puncak. Kami juga mendapati terdapat pertembungan antara pejalan kaki dan kenderaan apabila tiada kawalan trafik yang efisien. Wujud juga pemandu yang bersikap tidak sabar dengan memotong barisan sesuka hati. Oleh itu, apa pula pendapat masyarakat tentang isu ini? Ibu kota dengan jam ni memang tak dapat dipisahkan lah sebab yelah kita tengok semua pembangunan dekat sini. Satu lagi susun atur lah. Kita letakkan banyak sangat tempat tumpuan di satu kawasan. So dia akan jadi tumpuan jam lah. Perumahan-perumahan yang baru naik. Dia bukan setakat Bazar Ramadan je, boleh kata hampir kebanyakan. Even masjid ke mana-mana lah tempat tumpuan tapi tak ada kemudahan parking yang cukup. Kebiasaannya jalan yang kita selalu lalu 15-20 minit dia akan jadi setengah jam 45 minit lah. Lagi-lagi pula kalau time orang keluar budak sekolah, balik kerja. Sebagai seorang pelajar yang duduk kat college, kita orang pagi-pagi kena naik bas Kifah untuk travel ke faculty. So sebab kesesakan lalu lintas ni, pagi-pagi kita orang agak sukar lah. So kita orang kena ambil bas yang lagi awal supaya sampai college lebih awal. Kawasan sekitar Lembah Kelang khususnya tidak terlepas dengan kesesakan lalu lintas ini. Oleh itu, anggota polis trafik memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal kesesakan yang berlaku. Kami juga mendapati bahawa penggunaan smart lane di lebuh-raya tidak dimanfaatkan sebaiknya kerana masyarakat menganggap ini berfungsi sebagai laluan kecemasan semata-mata. Walaupun kesesakan yang berlaku sudah menjadi norma kehidupan masyarakat ibu kota, khususnya sepanjang bulan perayaan, namun semua pihak juga sewajarnya merancang perjalanan serta memanfaatkan segala kemudahan lebuh raya agar sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Saya suka perkataan merancang perjalanan, tapi sebenarnya kan Hanif, saya tak tahu macam mana aplikasikan rancangan perjalanan itu. Betul, kita memang merancang ya. Tapi gagal merancang pun adalah merancang untuk gagal. Itu dia. Okey, sebab tu kita nak berbicara berkaitan dengan perkara ini terlebih dahulu. Kita nak faham apa pokok pangkalnya berkaitan dengan kesesakan. Sebab pakar pun dah meramal benda ini sebelum Ramadan lagi, tapi betul-betul berlaku. Dan kita nak bersama dengan Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, laporan tadi mungkin menerangkanlah tentang kesesakan yang sedang berlaku ni Datuk. Mungkin Datuk sendiri ada perkara yang nak dikongsikan berkaitan dengan kesesakan ini, Datuk? Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV3 kerana menjemput PDRM dalam rancangan Malaysia hari ini untuk sama-sama membincangkan mengenai situasi kesesakan lalu lintas di bulan Ramadan. Jadi sebelum saya berbincang lebih lanjut mengenai perkara ini, ingin saya kongsikan maklumat ini. Yang pertama, jumlah kenderaan yang berdaftar di Malaysia ini sehingga Disember 2023 adalah sebanyak 36.6 juta. Dan daripada jumlah itu sebanyak 23 juta kenderaan yang berstatus aktif, yang bergerak dan berada di jalan raya. Dan untuk Kuala Lumpur sendiri di Lembah Kelang, statistik pergerakan kenderaan pada setiap hari ialah jumlah 1.2 juta. Dan pada hujung minggu pergerakan kenderaan menghampiri 800,000 memasuki bandar di Kuala Lumpur ini. Jadi ketika bulan Ramadan ni kita telah menjangkakan berlaku kesesakan kerana beberapa perkara. Yang pertama kerana pekerja-pekerja yang mengambil peluang untuk pulang awal di atas kelepasan awal daripada majikan, daripada sektor swasta dan kerajaan, dan juga dengan kepulangan budak-budak sekolah dan juga masyarakat mengambil peluang pelbagai kaum untuk mengunjungi kepada di bazar-bazar Ramadan untuk mengambil kesempatan berbuka puasa bersama keluarga. Jadi dengan itu menyebabkan kesesakan yang lebih daripada hari biasa. Okey, faham. Dan bila kita meninjau dan ialah mengetahui adanya kesesakan ini yang berlaku sepanjang bulan ini, ya Datuk, apakah perancangan daripada pihak JSPT sendiri untuk melancarkan, membantu memudahkan dan juga mengawal kesesakan tersebut khususnya dalam ibu kota, Datuk?
Ingin saya kongsikan juga bahawa di Kuala Lumpur sendiri terdapat 142 lokasi yang kita menugaskan petugas pegawai dan anggota JSPT trafik untuk mengawal lalu lintas, di mana kita menugaskan seramai lebih kurang 200 pegawai dan anggota di lokasi, kerana jumlah kenderaan dan direkodkan dalam masa 2 jam sebanyak 250,000 pergerakan kenderaan. Jadi untuk di Selangor sendiri kita mendapati ada 100 lokasi yang melibatkan 16 daerah dengan kekuatan seramai 200 orang pegawai dan anggota juga untuk mengawal dan memudahkan aliran trafik yang menghubungi Selangor dan Kuala Lumpur dan juga lain-lain daerah. Jadi untuk perancangan itu, JSPT melalui perancangan kita, yang pertama kita mentransformasikan pusat gerakan JSPT di Bukit Aman, di mana kita bersepadukan supaya mendapat memberi peranan lebih dengan memantau keadaan kesesakan bukan sahaja di Kuala Lumpur atau Lembah Kelang, bahkan di seluruh Malaysia. Dengan kerjasama juga dan kolaborasi daripada konsesi lebuh raya dan juga daripada sahabat-sahabat agensi yang lain. Dan selebihnya kita dalam mengatasi ini, kita merancang mengadakan Oplancar Ramadan. Jadi Oplancar Ramadan ini diadakan bagi memudahkan dan juga mengawal, memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya semasa berada di jalan raya. Dan dengan itu termasuk juga Oplancar dijalankan pada hujung minggu juga untuk mempermudahkan pengguna-pengguna jalan raya dalam menghadapi situasi kesesakan. Ya, baik. Saya percayanya telah pun dirancang rapilah ya berkaitan dengan isu kesesakan ini. Datuk, mungkin kita tak dapat lari daripada kesesakan ini juga menjadi punca kepada kemalangan. Ada nasihatnya, Datuk? Kemalangan ya, sebelum itu izinkan saya juga berkongsi dan PDRM bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Kabinet Kesesakan dan Keselamatan Jalan Raya yang dipengkongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi untuk itu saya berkongsikan bahawa untuk tahun 2023 jumlah kemalangan jalan raya keseluruhannya sebanyak 599,961 kes kemalangan dan merekodkan kematian sebanyak 6,000 lebih dan juga pada purata sehari ada 18 kematian. Jadi ini untuk memberi kesedaran kepada pengguna dan masyarakat bahawa betapa perlunya pematuhan kepada peraturan lalu lintas dan juga sikap semasa berada di jalan raya. Jadi pergerakan lalu lintas memerlukan kerjasama oleh semua pihak untuk pengguna jalan raya tanpa mengira pengguna penunggang motosikal, kenderaan bermotor ataupun berjalan kaki. Ini diistilahkan sebagai pengguna jalan raya. Datuk, kalau kita melihat banyak sudut sebenarnya bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas ini dan bila kita tersangkut itu, mulalah kita nampak sisi yang mungkin ada yang tidak sabar, ada yang menjadi road bully dan sebagainya. Beremosi. Jadi bagaimana, Datuk, cara untuk kita mengendalikan situasi perasaan kita sendiri untuk sentiasa dalam keadaan yang baiklah bila berada di jalan raya itu sendiri, Datuk? Daripada analisa kita sendiri dapati bahawa lebih 90% daripada punca kemalangan jalan raya ini adalah berpunca daripada sikap. Sikap dan dia menyebabkan cuai kepada pemanduan. 90%? Ya, sikap. Jadi dengan itu kita menasihatkan pada pengguna supaya bila berada dalam kesesakan supaya mengawal emosi dan juga tingkah laku supaya tidak mengambil tindakan yang di luar jangka yang akan memudaratkan kepada diri dan juga harta. Kan? Selain pada itu, mungkin untuk merancang perjalanan, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada membuat semakan kepada telefon pintar dengan melayari Google Map ataupun Waze ataupun Weather Forecast dan merancang menangguhkan pergerakan sekiranya masa perjalanan itu melebihi daripada waktu normal. Mereka dah tahu keadaan kesesakan itu. Dia boleh merancang atau menangguhkan dan pada waktu yang berlainan. Dan selain daripada itu, mengenal pasti laluan-laluan pergerakan, mengetahui dengan jelas laluan pergerakan bagi bersikap positif apabila berlaku kesesakan, mana dah bersedia untuk menghadapi situasi itu. Dan memastikan bahawa kenderaan bermotor yang dibawa oleh pengguna itu dalam keadaan kondisi yang memuaskan. Kena cek betul-betul lah, Datuk. Janganlah kita main pakai ataupun
Kenapa awak tersenyum ni? Ada kena-mengena ke apakah? Kadang-kadang kita berada dalam situasi kesesakan tu selama 2 jam lebih kadang-kadang ada disebabkan satu kereta yang terkandas. Nak marah tak boleh marah. Tak boleh marah, kena kawal. Kena kawal. Okey Datuk, cakap tentang Ramadan ni. Ni kita dah masuk ke 9 Ramadan. Berbaki berapa hari saja lagi, saya percayalah pihak daripada JSPT pun akan menjadi sangat sibuk dengan musim perayaan yang bakal menjelang ini. Mungkin ada perancangan juga untuk memastikan bahawa semua pengguna jalan raya ini dan juga seluruh rakyat Malaysia lah dapat sampai ke destinasi masing-masing dengan selamat, ya Datuk. Seperti mana biasa, PDRM akan melancarkan Ops Selamat sempena menyambut sambutan Aidilfitri yang akan kita lancarkan pada 5 hari bulan April, dan operasi ini akan berjalan selama 6 hari bermula 8 April hingga 13. Dan Ops Selamat ini. Dan seperti mana biasa, dengan berkolaborasi bersama dengan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Komuniti Keamanan dengan tagline je, Rumah Selamat dan Selamat sampai ke destinasi. Dan juga dengan berkolaborasi dengan agensi-agensi lain. Jadi itu untuk memberikan keselesaan dan juga memudahkan perjalanan pengguna-pengguna jalan untuk pulang ke kampung. Jadi JSPT diberi tanggungjawab untuk memastikan isu ini berjalan dengan baik. Dan dengan hashtag JSPT, kehadiran JSPT dirasai, kita menempatkan pegawai dan anggota di lapangan untuk memberikan keselesaan dan juga keyakinan kepada masyarakat bahawa PDRM berada di lapangan dan boleh memberi bantuan dalam apa situasi saja. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih Datuk, yang kita semestinya benar-benar mengharapkanlah yang PDRM sendiri memang akan membantu untuk melancarkan trafik, dan semoga kita semua sebagai Malaysia juga kita kuat bersabar. Betul. Bulan Ramadan ni kan. Kena kuat bersabar. Perlu ya, perlu semualah sebab kalau bukan kita, sebab kita sendiri yang tersangkut dalam kesesakan tersebut kan. Dan kalau kita tak bersabar, macam-macam boleh berlaku lah. Sekali lagi terima kasih kepada Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, yang sudi bersama dengan kami. Semoga urusan dipermudah Datuk ya, bersama dengan anggota-anggota yang bertugas. Dan terima kasihlah saya mewakili rakyat Malaysia kepada seluruh anggota yang bertugas nanti ni dalam memastikan bahawa bukan saja kesesakan tapi kelancaran perjalanan kita semua. Betul. Sehinggalah ke Ops Selamat Raya nanti Datuk sendiri dan anggota semua akan berada di lapangan untuk memastikan keselamatan kita. Okey, bagi kita berehat seketika. Sekembalinya kita akan membincang tentang topik seterusnya ni tentang Melaka. Melaka Gaharu One Stop Center katanya. Kita akan kupas lebih lanjutlah ya dalam Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Masih menghidupkan bagi anda di Malaysia hari ini, dan kita akan bincangkan tentang Melaka Gaharu One Stop Center. Apakah itu? Kita terus bersama dengan tetamu saya pagi ini. Saya perkenalkan Encik Muhammad Aftar bin Amir, Pengarah Bahagian Peladangan Hutan MTIB, dan juga di hujung sana yang berbahagia Datuk Abdul Razak bin Haji Ali, Pengasas Biobenua Teknologi Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih meluangkan masa di MHI, dan mungkin kita nak dapatkan sedikit penerangan dan juga perkembangan yang terkini berhubung dengan fungsi dan juga peranan MTIB sendiri dalam pembangunan industri gaharu di Malaysia. Okey, baik Sofia. Pertama sekali saya terangkan berkenaan dengan produk gaharu dan juga karas lah. Sebenarnya karas adalah pokok dan gaharu adalah produknya. Jadi kedua-dua ni diletakkan di bawah Appendix 2 CITES, iaitu Convention on International Trade of Endangered Species. Maknanya pokok karas dan gaharu ni adalah spesies yang terancam lah maksudnya. Okey, dan apa fungsi MTIB? MTIB adalah salah satu management authority ataupun pihak pengurusan yang dilantik di bawah atas CITES ni, termasuk dengan Jabatan Hutan Sarawak dan juga Sabah. Maknanya untuk MTIB kita mengawal selia berkaitan gaharu di semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Jadi untuk Jabatan Hutan Sarawak di Sarawak lah, Jabatan Sabah di Sabah. Fungsinya hampir sama, iaitu untuk memastikan perdagangan, ekspor, import dan ekspor semula produk karas dan gaharu ini mengikut peraturan yang telah ditetapkan di bawah CITES. Maknanya ia adalah produk yang terancam dan kita nak kawal, kita nilai kan. Jadi semua urusan pendaftaran ladang, pemilik tapak semaian dan juga sekiranya produk tu
adalah untuk dikomersialkan ataupun untuk dieksport, perlu berdaftar dengan MA yang telah dilantik tadi. Ada 3 MA tadi. Kita melihat ini penyelarasan yang sangat teliti yang perlu diwujudkan khususnya bagi spesies ini yang sangat terancam ya. Dan nilai ekspor gaharu di Malaysia dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini bagaimana pula? Okey, saya sentuh berkenaan dengan statistik pengeluaran. Okey, kalau ikutkan sebelum COVID, mana sebelum pandemik COVID-19, ekspor gaharu pernah mencapai sehingga ke 15 juta. Okey, produk gaharu 15 juta. Wow. Cuma nilai ini berkurangan pada tahun 2021 ia jatuh kepada 1.6 juta saja. 1.6 juta. Tapi melihat kepada trend terkini, kita lihat ada perkembangan positif pada tahun 2022 meningkat kepada 3.3 juta dan pada 2023 meningkat kepada 8.6 juta, iaitu peningkatan sebanyak 160% lah. Wow. Berbanding daripada tahun lepas. Dan kita menjangkakan dan MTB amat mengharapkan pada tahun 2025 nilai ekspor itu meningkat lagi kepada 9 ke 10 juta. InsyaAllah. Itu. Buat masa ini pendaftaran untuk penanam di bawah semua MA tadi dianggarkan dalam sekitar 304 pengusaha lah. Jadi termasuk koperasi dan orang persendian. Jadi yang ini merangkumi 2,741 hektar ladang karas yang juga di dalam ladang tu terdapat dalam lebih kurang 2.6 juta pokok. Wow. Satu Malaysia. Nampak perancangan kita bagaimana kita nak merancakkan lagi bagi industri gaharu ini. Dan bagi Datuk sendiri, kemudahan yang boleh kita tahu dan peroleh daripada Melaka Gaharu One Stop Center, apa yang perlu kita tahu dan bagaimana rakyat Malaysia boleh memanfaatkan institusi yang ada seperti ini? Okey, terima kasih Sophia. Ya, saya. Benua Teknologi Siaran Berhad adalah sebuah syarikat Bumiputera yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat Malaysia 1965. Jadi kita beroperasi atau beralamat di Lot A107 dan 108 di Nusa Dusun Orchid Resort Kuala Linggi, Melaka. Di Melaka. Kita di Melaka. Okey. Jadi apa-apa facilities ataupun kemudahan yang kita ada ialah kita sebagai pusat pemosesan kayu gaharu dan juga pusat penyulingan pati minyak gaharu. Yang ini. Oh, itu pati minyak gaharu. Tulen tu. Ya, tulen. Dan selain daripada itu, kita pusat latihan berkaitan dengan industri gaharu. Pusat latihan industri gaharu termasuk khidmat runding inokulasi pokok karas. Maksud inokulasi ialah pokok gaharu ni ataupun pokok karas untuk mendapatkan hasil minyak ataupun hasil terasnya perlu disuntik, diinokulasi. Kita berikan khidmat kepada pengubun-pengubun kecil. Selain daripada itu, kita sebagai pusat informasi dan juga rujukan gaharu. Dan selain kita mempunyai kilang untuk memproses pati minyak gaharu dan juga galeri. Di mana di galeri ini kita tempatkan berbagai produk. Kita mesti produk-produk giliran seperti sabun, baho, wangian, kita ada di sana. Nampaknya segalanya itulah disebutkan One Stop Center, betul tak? Ya. Ramai lagi rakyat Malaysia ataupun peniaga-peniaga, pengusaha kecil yang boleh bersatu mendapatkan informasi yang lebih jitu lagi supaya boleh melariskan produk-produk ini. Dan fungsi dan peranan utama bagi Melaka Gaharu One Stop Center ni, apakah sebenarnya tujuan ataupun yang ingin dikecapi lah dalam tempoh tahun ini mungkin? Okey. Melaka Gaharu One Stop Center ialah kita mendapat sokongan dan juga bantuan daripada NTIB. NTIB diumpamakan sebagai kita punya badan induk. Baik. Kita berpayung di bawah NTIB. Dan bagi pihak Bayer Benua Teknologi Siaran Berhad, kita memberi maklumat, informasi kepada pekebun-pekebun kecil karas. Di mana kebanyakan mereka ini kurang mendapat maklumat yang terkini. Baik. Ataupun maklumat yang betul. Bagaimana? Sepatutnya sebelum mereka ini menanam pokok karas, dia perlu membuatkan pendaftaran. Dia kira wajib pendaftaran dengan NTIB. Dan berbagai lagi
prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi. Baik. Ya. Jadi proses dan tata cara yang tertentu yang perlu dipatuhi lagi untuk memastikan kelangsungan untuk semua. Dan Encik Aftar sendiri, usaha MTIB dalam membantu pengusaha gaharu ini untuk berdepan dengan situasi ekonomi yang tak menentu ataupun mempunyai satu peluang yang lebih cerah pada masa depan. Bagaimana? Okey, kalau saya nak beri ceritakan berkenaan dengan usaha MTIB ni, kalau kita lihat industri gaharu ni mula rancak ataupun berkembang sejak tahun 2005 lagi. Di waktu tu mana banyak pegubung-pegubung kecil yang telah mengusahakan gaharu dan untuk ke arah ekspor lah, seperti yang macam mana Datuk Razak telah maklumkan tadi bahawa teknik salah satu adalah teknik inokulasi lah untuk menghasilkan gaharu. Jadi di bawah MTIB pelbagai insentif yang disediakan, terutamanya dari segi bentuk macam pemasaran untuk penghasilan produk. Lepas tu kita ada keluarkan macam latihan-latihan kepada usahawan pekebun kecil ni dan juga lawatan-lawatan ke misi antarabangsa lah. Kita bawa sebagai NI opener kepada usahawan kecil gaharu ni untuk lihat potensi dan ke mana hala tuju produk gaharu ni. Dan di samping itu saya nak tambah ada satu lagi sebenarnya sebelum ini tiada mana-mana agensi kerajaan yang menyediakan insentif kepada pekebun kecil gaharu. Dan buat masa ni alhamdulillah tahun ini di bawah rancangan Malaysia ke-12 MTIB telah diperuntukkan satu projek pembangunan usahawan dan pekebun kecil gaharu di mana dalam tu insentifnya adalah insentif untuk inokulasi kepada pekebun kecil. Satu pekebun kecil atau koperasi diperuntukkan sebanyak 125 pokok lah untuk diinokulasi. Ini julung-julung kalinya yang telah diluluskan di bawah MTIB lah. Ini adalah berita yang baik. Semestinya melihat tapi kalau saya boleh war-warkan okey, kepada usahawan gaharu, pertamanya untuk mendapatkan insentif ni perlu dan wajib berdaftar, mana yang mempunyai yang menanam pokok gaharu, tak kira bilangan, tak kira juga saiz tanah walaupun sepokok, perlu berdaftar dengan MTIB ataupun MA yang saya mention tadi, Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Hutan Sabah. Pemilik tapak sembahyang juga perlu berdaftar. Ini syarat utama wajib sebelum memohon untuk insentif tadilah. Ini antara yang perlu wajib dilakukan dulu untuk mendapatkan ialah sokongan yang sepenuhnya. Dan akhir sekali dalam masa 1 minit yang terakhir ni Encik Aftar, cabaran dan juga harapan bagi semua penggalak industri gaharu di Malaysia. Okey, bercerita berkenaan dengan cabaran, kalau kita lihat industri gaharu ni sebelum ni adalah daripada hutan asli lah. Maknanya bila pemprosesan ataupun pengumpulan produk gaharu daripada hutan asli, ianya adalah orang kata satu, minta maaf saya terpaksa guna ayat ni, pencerobohan kepada hutan asli. Sebab itu MTIB menggalakkan peladangan hutan di mana sumber yang kita dapat tu adalah daripada hasil yang sustainable ataupun lestari. Baik. Jadi penghasilan gaharu tu sendiri kalau kita lihat agak sukar. Jadi teknik inokulasi yang telah disediakan seperti mana Cik Datuk Razak tadi bolehlah diwar-warkan kepada peserta-peserta gaharu lah untuk mendapatkan servis ataupun khidmat daripada Bayu Benua. Dan harapan MTIB adalah supaya industri gaharu ini berkembang pesat, lebih maju dan seperti yang saya mention tadi, kalau boleh kita nak mencapai 300% ekspor negara. Dan ke arah produk yang bersih, yang bukannya daripada sumber pencerobohan hutan lah. Baik. Okay. Yang saya yang diwujudkan secara baiknya, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Aftar bin Amir, Pengarah Bahagian Peladangan Hutan MTIB, dan juga kepada Datuk Abdul Razak bin Haji Ali, Pengasas Bayu Benua Teknologi Sdn Bhd, berikan kita satu gambaran penuh bagaimana kita boleh merancakkan lagi peluang khususnya bagi pemain industri gaharu di Malaysia. Terima kasih kita ucapkan. Dan kita akan berehat seketika, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Assalamualaikum para penonton semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Macam mana semua, masih bersemangat ke? Semoga semua kita berada dalam keadaan sihat untuk beribadah. Hari ini insya-Allah saya akan berikan hadiah kepada semua penonton MHI yang berada di hadapan saya.
Hadiah ini adalah bagi menghargai tuan-puan yang menyokong YM sepanjang 5 tahun YM beroperasi. YM berbesar hati untuk berikan e-book percuma kepada para penonton yang menyumbang melalui sedekah ym.my pada hari ini. Setiap pakej sumbangan dalam sedekah ym.my akan disertakan dengan e-book yang menarik. Jadi tuan-puan boleh pilih e-book ni semua. Kita ada Ramadan Guideline, Diary Ramadan 24 dan 10 resepi Ramadan dari dapur mak-mak. Semoga e-book ini bermanfaat buat kita semua. Tuan-puan, dalam bulan Ramadan inilah rumah-rumah anak yatim dipenuhi dengan pelbagai sumbangan. Dan Alhamdulillah YM tak terlepas daripada menyantuni anak-anak barakah ini. Kita sungguh terinspirasi dengan kekuatan mereka. Begitu cekal, daripada kecil lagi dah boleh survive begitu. Bayangkan tuan-puan, saya ingin mengajak tuan-puan para dermawan semua untuk sama membantu mereka yang memerlukan dengan melayari sedekah ym.my sekarang. Sumbangan tuan-puan akan dimanfaatkan untuk tajian iftar bukan sahaja dalam negara, bahkan luar negara, termasuklah pelajar kita yang belajar di Mesir yang sedang menuntut ilmu sekarang ini. Para penonton yang ada sekarang boleh ambil telefon dan imbas QR code yang tertera untuk sama-sama kita jayakan bantuan Ramadan. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi pegawai kami Puan Aida di talian 019-651-9663. Fastabiqul khairat. Mari sama-sama kita berlumba melakukan kebaikan. Akhir kata, selamat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaiknya. Anda nak menang hadiah bernilai RM5,000 Ramadan ini? Sertai cabaran Raikan Ramadan. Apa syarat-syaratnya? Anda mestilah warga negara Malaysia, beragama Islam dan berumur 15 hingga 60 tahun. Jangan lupa, video ni wajib untuk mematuhi syarah dan menutup aurat dengan sempurna tau. Anda perlu menghasilkan video kreatif bertemakan Ramadan, masa lalu atau retro. Durasi video melebihi 10 saat dan kurang dari 1 minit. Muat naik video anda ke akaun media sosial dengan #Raikan Ramadan, #Memori Ramadan, #Ramadan Dolu-Dolu. Pastikan media sosial anda ditukar ke publik untuk memastikan ia boleh ditonton. Nantikan pengumuman pemenang secara langsung di Malaysia hari ini pada tarikh berikut. Jom, sertai sekarang. Ya, itu juga salah satu cara untuk anda menyertai kempen lakukan itu. Dan kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kita nak cakap berkaitan dengan macam dulu-dulu Rara. Di mana Media Permata Berhad bawa tema Rara macam dulu-dulu untuk Ramadan dan Raya tahun ini. Kalau yang tak tahulah Rara itu apa, Ramadan Raya lah ya. Dan tak kala dunia semakin moden dan kehidupan ini of course lah semakin sibuk dengan macam-macam perkaranya. Objektif tema ini adalah untuk bangkitkan nostalgia serta menghidupkan kembali kenangan indah dulu-dulu. Kempen ini juga bermatlamat untuk meraihkan tradisi lalu. Untuk maklumat lanjut, layari extra.com.my/macam dulu-dulu. Ya, sepanjang bulan ini dan juga Raya insya-Allah nanti kita akan ada kempen ini disaksikan segalanya untuk mengetahui apakah yang terkini. Okey, kita nak saksikan apa yang tertera di akhbar. Saya pilih berita harian dulu ya Hanif. Silakan. Ini isu kekurangan bekalan beras hangat diperkatakan bulan-bulan ini. Harga beras import turun RM2 hingga RM3. Kerajaan umumkan harga beras putih import BPI turun antara RM2 hingga RM3 mulai hari ini. Dan pengilang diarah proses serta-merta 140,000 tan padi yang sudah dibeli untuk pasaran tempatan. Dan pada masa yang sama, aktiviti jualan agro madani oleh Fama dan LPP akan diperluas. Dari segi lokasi dan kekerapan program ini, saya rasa antara inisiatif yang diwujudkan untuk memastikan kita ada stok beras lah kat rumah kita ni. Dia mengharapkan agar lebih ramai pihak dan sebagainya. Kita kurangkan kemarahan di media sosial dan kita lihat apa yang terjadi lepas ini. Mungkin akses tu diperluaskan untuk lebih ramai rakyat Malaysia. Okey, ada langkah lah yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Okey, seterusnya di putusan saya nak kongsi sedikit di muka hadapannya. Tadi kita dah kongsikan juga yang Tuan Agong murka dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Tapi kalau anda pastikan di bawah ini, menyaksikan bahawa pastikan murid kuasai 3M sebelum tahun 3 ya. Ini sangat penting membaca, mengeja dan juga mengira ini. Kalau dulu biasanya tahun 1, tahun 2 kita dah kena kuasai ketiga ini, tapi sekarang memang perlu dipastikan. Saya percayalah cikgu-cikgu, ibu bapa sangat penting dalam memastikan bahawa murid-murid dapat menguasai 3 elemen ini dalam pembelajaran supaya mereka ni tidak tercicir daripada aspek-aspek pembelajaran yang lain pula. Saya setuju. Peranan kita kat rumah sebagai mak ayah pun yang kita biar kat sekolah, so biar kat rumah kita biar aja, tak boleh macam tu. Kita pantau dan kita bantu anak-anak kita, insya-Allah. Boleh.
Okey, esok menariknya di Malaysia hari ini kita akan kembali pada jam 9.30 pagi dengan isu perumahan bertingkat ataupun strata ini. Ramai yang tak faham lagi. Ada yang buat grill lagi pasang grill halang orang lalu ataupun tambah lagi dia renovate rumah pula dekat rumah strata ni. Dan ada bazar amal Ramadan Jumaat ini yang akan disertai oleh rakan-rakan pengacara kita. Siapa ya? Ada Nas, Fetriah Yahya, ada Daya Bakar, ada Rena Hazrina. Okey, ada 4 orang tu akan bersama-sama dengan anda. Lokasinya Dewan Semaju untuk bersama-sama melakukan amal sambil ke bazar. Itu Sofia dah pergi, saya tak sempat nak join. Itulah. Kan adalah sedikit kan. Tapi saya nampak juga mungkin lokasi seterusnya mungkin. Saya akan terbang dan juga peminat Hanif Miswan menanti join mereka untuk bersama dengan anda. Yang penting kita membeli sambil beramal ya. Itu yang paling penting. Terima kasih bersama kita di Malaysia hari ini. Semoga esok juga anda bersama kita. Terima kasih semua. Saya Sofia dan saya Hanif Miswan. Senyum selalu dan terus bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri. Dalam derita agar kau bisa kecapi bahagia bersama dia.